Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Gempak sahabat-sahabat semua. Panglima Bacul datang ke Pelangai ya dengan membuat makian, membuat provokasi, ada sehingga sampai menggunakan isu dalam seluar dalam. Apakah isu dalam seluar dalam itu yang dimainkan? Jadi apa yang berlaku seperti mana pencerahan padu daripada Lokman Adam ini dikatakan ya semua itu tidak mempengaruhi ya rakyat ataupun warga di Dun Pelangai ini. Jadi menarik untuk kita dengar ya kongsian daripada pencerahan daripada Lokman Adam. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita ikuti pencerahan padu daripada Lokman Adam ini, sahabat-sahabat semua. Baru-baru ni dihantar panglima dia lah. Mungkin sebab orang panglima ni menang besar lah. Ramai orang Melayu suka pada dia semasa PRN 6 negeri hari tu. Bila pergi ceramah, dia buat perangai lock-lock macam mana dia buat dekat Kedah. Tapi maklumat yang kita tengok, dia backfire. Itu badut sarkas. Sila Tok Abang komen. Sebenarnya kawan kita tu yang menyebabkan dia orang ni ramai nak turun tu, nak tengok sendiri macam mana telatah dia. Dia memang seorang yang sentiasa menghiburkan hati, kan. Setengah-setengah daripada yalah kawan-kawan kita yang mengikuti, bukan semuanya orang tempatan. Orang tempatan ni jarang keluar dengar ceramah ni. Betul. Kebanyakannya yang turun tu orang luar yang mengikut dia, kan. Dan kawan kita ni nampaknya dah menjadi macam selebriti jugalah, Maharaja Lawak, dengan aksi-aksi dia yang ada setengah menganggap dia sebagai pendekar kerana dia berani melawan. Itu baguslah, kan. Kita tak nafikan kalau sifat suka melawan establishment, berani ni semua, itu antara benda yang positif. Tetapi yang menyebabkan beliau ni menjadi pujaan hati walaun pas ni ialah kerana tindakan dia, keculuparan dia, sampai sultan pun dia celupar, dia boleh hina, dia boleh herdik menteri besar lain, dia boleh herdik PMX sendiri pun dia boleh maki hamun. Kemudian kali ni pula, kalau dulu setakat perkataan lan orang Chinese tahulah, kan. Sekarang ni dia sebut terang-terang yang dalam seluar semua keluar. So, tapi nak buat macam mana, kan? Orang macam ni masih lagi mendapat tempat di hati penyokong-penyokong PAS khususnya orang-orang Melayu ni. Dia anggap bahawa maki hamun ni satu benda yang biasa, dah jadi amalan lazim. Tetapi untuk orang di Pelangai, dia orang tak boleh terima orang macam ni. So kita haraplah supaya PAS pusat ni selalukan bawa Sanusi ni turun pergi ke Pelangai. Kerana maklumat yang kita terima, budaya memaki hamun orang, budaya mencarut ni, cerita seluar dalam apa semua segala macam ni, dia tak berapa jalan. Dan orang Pelangai ni dia berbeza, kan. Lebih-lebih lagi orang Pelangai ni, kalau sebelum ni dijaga oleh Long Nan, lepas tu dijaga oleh Datuk Jo, kan. Ini boleh dikatakan tempat yang susah sebenarnya UMNO nak menang ni, kalau nak ikutkan, sebab yalah, kalau nak ikutkan dari segi bila kita bekerjasama dengan Pakatan Harapan, khususnya dengan DAP ni, orang Melayu masih bukan semua boleh terima, sebahagian besarnya masih belum terima kerjasama di antara UMNO dan DAP khususnya. Tetapi Pelangai ni adalah satu tempat yang suasana dia, kawasan dia berbeza, berbeza. Kerana ianya dijaga cukup baik oleh Long Nan sebelum ni, kemudian dijaga oleh Datuk Jo, arwah. Maka saya nampak, insya-Allah untuk Pelangai ni kita tidak akan berhadapan dengan masalah besar. Dan hari ini kita tengok Datuk Seri Wan Rosdi, kalau tengok semalam dia berucap pun, suara dia pun dah tak berapa nak ada, dah teran habis, kan.
hari-hari dia berkampung. Betul, sebelum tu kita dah dengar dia kata dia nak berkampung. Tapi bila saya tengok dia punya suara semalam tu, memang betul lah dia berkampung. Malah YB Mat Sabu, Presiden Amanah, yang menjanjikan akan deliver 2,500 undi Pakatan Harapan kepada calon Dato' Amiza Abu Adam, calon Barisan Nasional nombor 3. Saya nampak YB Mat Sabu pun 5 hari berturut-turut berada di Pelangai. Pagi, petang, siang, malam dengan Tok Mat Maslannya, dengan pemimpin UMNO yang lain. Saya nampak kali ini insya-Allah dengan kerja kuat pimpinan-pimpinan peringkat negeri Pahang, bapa angkat, abang angkat, negeri angkat, kan, bahagian angkat. Benda yang sukar insya-Allah akan menjadi satu benda yang boleh membuahkan kejayaan yang manis. InsyaAllah. Dan saya yakin dengan kemenangan manis ini, ianya sudah pasti akan memulihkan semangat, motivasi kawan-kawan kita dalam kerajaan perpaduan ini untuk terus berjuang untuk rakyat, insyaAllah. Datuk, saya nak tahu sikit tu. Sebelum saya terlupa, saya nak bagi peluang pada Datuk Lokman untuk menjawab lah. Ini banyak sangat tuduhan-tuduhan kat luar ni, Tok. Kata, Tok ni pro sangat jadi jurucakap DAP lah, jurucakap Anwar Ibrahim lah. Malam ni saya bagi floor untuk Datuk untuk explain. Dia macam ni. I'm a party man. Parti saya membuat keputusan untuk bersama dengan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, bersama dengan Pakatan Harapan dan rakan-rakan lain. Jadi dalam mempertahankan keputusan parti, sudah pastilah kita kena pertahankan sama rakan-rakan dalam komponen kerajaan perpaduan. Takkan kita sebagai orang yang dah lama dalam parti, dah tahu selok-belok sepak terajang politik, bila kawan kita kena belasah, dulu memang kita bermusuh, tapi sekarang dah berkawan, dah satu pasukan, kan? Dah macam adik-beradik. Takkanlah adik-beradik kita kena pukul oleh orang lain, kita nak biarkan. Mestilah kita datang membantu, betul tak? Bukan kita tambah garam. Oh, dulu kau pun belas aku pun sekil, kan? Jangan macam tu, betul tak? So bila kita dah bersama dalam satu pasukan, cubit peha kiri, peha kanan pun sakit. Kalau adik-adik kita kena belasah dengan musuh kita, kan, kita kena bantu. Itu sebabnya bila kita pun ada, bak kata orang tu, keagrapan ataupun keakrapan sebagai rakan-rakan dalam satu pasukan yang bak kata orang brothers, bila kita kena bantai pula, contohnya bila Presiden UMNO kena bantai, kita tengok kawan-kawan kita macam Raya, kawan-kawan kita macam Ngakomeng, YB Anthony, mereka pun backup juga. Ini yang semangat yang kita nak, kan? Jadi bila kita saling mempertahankan satu sama lain, saling backup, memberi bantuan, sokongan, moral, bila pilihan raya pun kita turun bantu untuk memastikan kemenangan mereka, ini akan menyebabkan ikatan ukhuwah di antara kita tu akan lebih kuat. Dan usaha, kalau contohnya lah kan, 58 tahun kita dah lawan DAP ni. Kalau dalam tempoh 8 bulan kita berkawan, kita boleh yakinkan lebih kurang separuh ahli kita. Takkan lagi 4 tahun kita boleh yakinkan lagi 30%. Kan? Jadi potensi untuk gabungan ini betul-betul diterima oleh akar umbi parti UMNO itu sendiri dan akar umbi parti-parti komponen lain dalam kerajaan perpaduan ni. Peluang tu sangat cerah dan saya yakin kalau kita ahli sesama parti dalam kerajaan perpaduan ini begitu intact, akhirnya rakyat pun boleh terima kerjasama ni. Lebih-lebih lagi dia tengok, Islam terjaga dalam tempoh pemerintahan kerajaan perpaduan. Orang Melayu pun alhamdulillah berada dalam keadaan baik. Tidak seperti mana yang dilaungkan oleh PAS, dilaungkan oleh Muhyiddin. Dan ramai juga kat luar sana bukan bebal. Saya suka cakap macam ni. Itu cara saya lah. Ramai juga di luar sana bukan bebal. Mereka boleh fikir, kalau Muhyiddin Yassin, Haji Hadi fikir tentang soal Melayu, fikir tentang soal Islam, mereka sepatutnya mengambil peluang
seperti mana dititahkan oleh baginda tuanku supaya Perikatan Nasional bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Kerana kalau Perikatan Nasional bekerjasama dengan Pakatan Harapan, majoriti di dalam kerajaan yang dibentuk 156 orang itu, 53 je bukan Melayu. Lagi 103 orang Melayu, orang Islam. Jadi kenapa ada peluang nak jadikan orang Melayu Islam 2/3 daripada jumlah ahli dalam sesebuah kerajaan? Melayu akan kuat, Islam akan kuat, tapi dia fikir nak jadi Perdana Menteri dulu. Dia fikir tentang kepentingan peribadi dia dulu. Dia tolak saranan tuanku. Dengan begitu angkuh, dia tolak. Malah tuanku suruh stay, tunggu sampai dia selesai jumpa Dato' Seri Anwar. Dia balik, dia tinggalkan tuanku. Begitu biadabnya. Dan sekarang mereka duk cerita tentang nak selamatkan Melayu, nak selamatkan Islam. Di mana datang logiknya? Itu sebab saya yakin dekat luar sana, bukan semua orang bangang. Bukan semua orang tak boleh berfikir, tak boleh menggunakan otak. Saya yakin ramai hari ini dah buka mata. Lebih-lebih lagi dulu dia orang percaya bahawa PAS ini, PN ini parti yang bersih. Rupa-rupanya parti yang sapu bersih. Habis disapunya. Dulu tak ada skandal. Sebab mereka memerintah 18 bulan. 18 bulan tak sempat. Tak ada orang yang dapat buka dia orang punya cerita skandal dia orang. Sebab semua ditutup rapi. Kes Azmin Ali pun ditutup rapi. Kan? Hari ini terbongkar. Hari ini semua buka. Habis terbongkar. Razi Jidin baik-baik tak terbongkar. Bila dia hina PMX begitu rupa, tarik balik. Last kali netizen sakit hati. Netizen yang keluarkan. Bila netizen keluarkan, disambut oleh Datuk Gulam, Ketua UMNO bahagian Batu, dia buat laporan SPRM, maka susah politik Razi Jidin dah kena tangkap. Tokey yang supply buku tu pun dah kena. Dia lah punca dia. So kita galakkan orang yang nak bising-bising lagi ni. Sebenarnya semangat kerjasama ni, yang orang kata kita ni atas saja bekerjasama, bawah tak bekerjasama, itu adalah mitos pada saya. Sebab kami ni, Wanita Keadilan sendiri, bila ada program, contoh kita mulakan di baru ni di masa PRN, kita tidak ada masalah untuk membantu calon-calon lain macam calon yang bersama dengan kita, sama ada daripada BN, Amanah dan sebagainya, akan diikuti momentum itu, diikuti di Pulai Simpan Jeram. Dan hari ini di Pelangai kita mengatur gerak kerja yang lebih baik dan lebih kemas lagi bersama dengan pasukan BN wanita sendirilah, wanita UMNO, dengan pelbagai-bagai program di peringkat akar umbi. Kita pergi door to door, rumah ke rumah dan sebagainya. Dan masa saya sendiri pun pertama kali saya berada di Lautan Biru, Gelombang Biru. Akak rasa kekok tak? Rasa canggung tak? Tak, mula-mula dalam tu. Mula-mula saya nak kongsi sikit pengalaman saya. Mula-mula saya termasuk dalam Gelombang Biru ni di Terengganu. Masa pelancaran Jentera Terengganu Barisan Nasional sebanyak 2,000 kami datang 4 orang, saya Datin Faiza dengan 2 lagi wanita Terengganu. Saya pakai biru muda. Jadi saya masuk tu tapi di awal tu bila ada pemuda-pemuda dan jejaka Gelombang Biru melambai kepada saya, wanita keadilan, saya hilang rasa malu, semangat pula rasa kami diterima di dalam Gelombang Biru tu. Di situlah permulaannya. Dan mereka ni menyediakan kami kerusi dan menghormati kita yang sebagai tetamu yang hadir. Dan selepas tu tidak ada lagi perasaan kekok atau kikuk nak membantu dan sebagainya. Tengok saya datang ke pejabat UMNO ni dah macam pejabat saya dah. Hampir setiap minggu. Dan pengawal-pengawal kat bawah tu nampak saya daripada jauh dah tak ada periksa dah. Ada IC ke tak ada ke, dia nampak muka saya ni macam perpaduan. Muka perpaduan, betul tak? Dia. So mudah. Saya rasa kerjasama ni kita terjemahkan juga di mana-mana PRK, dan insya-Allah kita balik kepada tajuk kita. Parti kita insya-Allah BNPH akan menang calon perpaduan insya-Allah akan menang berdasarkan gerak kerja yang baik, kerjasama, kemudian dengan semangat kita yang tak berhenti sampai hari ini. Masih berkempen, kawan-kawan saya masih ramai lagi berkampung di Pelangai ni.
dan membantu tanpa merungut lah kan. Dan mereka seronok sebenarnya. Sebenarnya macam kita UMNO ni macam kita jejak kasih kan. Sebab kebanyakan ni kita dulu kita dulu kan sama kan. Ya, Cuma betul. terpisah sedikit kerana fitnah. 25 tahun terpisah. 25 tahun kita terpisah Sungguh abad. kerana fitnah. Kerana fitnah. Hidup berlalu kiambang bertahun. Kerana fitnah seseorang itulah yang sampai hari terus memfitnah kita, tapi kita dah kebal, kita Atuk, tak dah nak sebutkan nama dia. Atuk. So kita dah kebal, insya-Allah kita akan berkekalan berpenggal-penggal. Insya-Allah. Ini Terbaik sahabat semua, itu dia pencerahan ya. First tadi sebentar tadi adalah daripada Lokman Adam sendiri. Jadi kita boleh melihat betapa keakraban ya antara Pakatan Harapan Barisan Nasional dalam kerajaan perpaduan ini semakin terserlah membuatkan pembangkang musuh-musuh politik daripada PAS dan Bersatu kian takut sehingga akhirnya membuat makian, fitnah, tuduhan pelbagai lagi sehingga Panglima baculnya menggunakan isu dalam seluar itu. Inilah otak udang mereka, otak kuning ya kepada pemimpin-pemimpin PAS ini. Kenapa tidak ditegur sehingga apabila mereka melakukan kenyataan-kenyataan seperti ini? Adakah semua ini sudah dihalalkan? Itu persoalan kita kepada ularmak daripada parti lebay PAS ini, sahabat semua. Itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan Anda? Adakah Anda bersetuju atau tidak? Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti Walan Walautit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah-fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.